Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan. Hari ini saya nak share dengan anda semua satu nota ataupun orang kata basic step lah. Contoh macam untuk trader-trader baru terutama ni khasnya untuk trader-trader baru, sebab saya tengok banyak daripada komen di kalangan komen dalam YouTube dari nota YouTube saya itu ramai yang nak belajar tentang BBMA. Sebenarnya saya bukan founder. Saya just share nota kefahaman saya menurut SOP yang telah diberi oleh founder lah. Jadi kalau nak belajar daripada basic tu boleh search nota daripada Cikgu Omar Ali ataupun Cikgu Ruhi lah. Cikgu Ruhi. Okey. Untuk ulang kaji ataupun mendapatkan kefahaman yang lebih, orang kata extra homework, boleh refer kepada nota saya tak ada masalah. Sebab saya share pun based on apa yang kajian yang saya buat sendiri, bukan daripada copy paste nota-nota lain. Tak, memang saya dah uji sendiri, saya dah alami sendiri dan saya dah backtest sendiri. So ini adalah antara kefahaman-kefahaman yang saya dapat lah. Baik, dekat depan ni kita ada chart Euro USD chart H1, time frame H1, time frame 2 adalah H4 dan time frame 3 adalah daily. Jadi TF3 daily, TF2 H4 dan TF1 adalah H1. Okey. Ini adalah multi time frame. Jadi pengamal-pengamal BBMA ataupun trader-trader yang baru nak belajar tentang BBMA ni, apa yang anda perlu buat pertama sekali adalah of course lah setelah setting semua indikator kat sini bila lepas ada setting indikator, yang kedua apa yang anda perlu buat adalah buka multi time frame mengikut CFA lah. So kita ada daily H4 H1 ataupun kita ada H4 tengah-tengah ni H1 dan paling kecil sekali adalah M15. Okey. Sebelum ni memang saya banyak share time frame 3 adalah H4, time frame 2 adalah H1 dan juga time frame 1 adalah M15. Tapi saya decide untuk nota yang lebih advance. Untuk akan datang saya nak share banyakkan time frame daily sebagai time frame 3, time frame 2 H4 dan juga time frame 1 adalah H1. Bukan apa, kerana ramai daripada pengikut, orang kata follower lah, yang nak turut sama belajar sama-sama dengan saya ni. Saya perasan anda semua suka untuk simpan entry lama-lama lah, orang kata kan. Sebab kebanyakan kalau kita guna time frame 3 sebagai H4 sebagai time frame 3, kita hanya boleh buat intraday, paling lama pun intraday. Masuk pagi, keluar malam, masuk pagi, keluar tengah hari, masuk petang, keluar besok pagi. Dia jarang sangat-sangat kita boleh hold lama-lama. Sebab apa? Time frame H4 ni dia adalah satu time frame yang intraday. Kenapa dia intraday? Saya akan mungkin kalau ada masa kita akan share dengan anda semua. Dan tanpa membuang masa kita teruskan kepada nota kita. Yang pertama, setelah kita buka multi time frame ini, apa yang kita nak tengok. Okey. Saya tunjuk contoh daily lah. Ni time frame 3. Saya nak ajar anda tentang cara baca major trend. Okey. Dekat sini kita tengok ada satu kenaikan dan kemudian kejatuhan. Kita nak bermula. Okay. Untuk pembelajaran kita nak bermula paling bawah sini. Paling bawah. Kita tengok apa yang ada paling bawah sekali. Okey. Kita nampak ada satu candle trend arah ni, dan kemudian dia naik. Saya besarkan sikit. Okey, kemudian dia naik. Membuat re-entry di kawasan MA high, dan kemudian dia turun di kawasan MA low. Okey. Dekat sini biasanya kita akan nampak
um, kalau H4 kalau kita buka H4 sebagai time frame time frame 3, dekat kawasan ini bermulanya pada 1 bulan April, 2 April sampailah ke 5 April lah, kita akan nampak satu candle. Kebanyakan candle dia akan bermain di top dan juga low BB di time frame H4. Jadi macam mana kita nak grab pips yang banyak? Ni contoh saya katakan tadi, kalau kita berpandukan kepada H4 sebagai time frame 3, jadi kita tak boleh nak expect dia punya dia punya jangkaan pips itu sejauh mana. Sedangkan kalau kita refer kepada time frame daily, kita mudah untuk kita lihat sejauh mana trend itu boleh bawa kita punya pips entry kita ke mana. Okey, kita buka. Okay, sekarang kita dah bermula, kita nak mula kat sini. Katalah anda baru saja mengenali BBMA dan anda baru saja buka chart pada 1 bulan April. Okey, ini yang anda nampak. Anda bermula dari bawah. Okey, anda bermula daripada bawah kat tempat yang kita opening daily tu, tempat pangkah ni. Okey, kita buka H4. Apa kita akan nampak? Okey, pada 1 April, 1 April. Okey, 30 Mac kita ada nampak candle bermain di mid BB, tetapi tidak lepas. Kemudian dia turun. Sebelum ni saya ada share nota dengan anda semua ya, apabila candle menyentuh mid BB kemudian turun, tidak melepasi previous support ataupun resistance yang sebelum ini, dia berkemungkinan besar dia akan menjadi MHV. Kita boleh nampak kat situ. Okey, so daripada daily kita boleh nampak candle daripada bawah naik ke atas, daripada bawah ni dia opening, dia turun bawah, dia naik ke atas, dia naik ke atas dan dia naik ke atas, dia naik ke atas. Okey, tetapi pada awal pagi itu dia turun ke bawah ini, tidak melepasi MA low. Semua orang tahu. Okey, cuma bila kita opening kat tengah-tengah ni, kita akan jadi keliru. Dia nak naik ke atas ataupun dia nak turun ke bawah. Tunggu dulu. Jadi kita tunggu. Kita tunggu sebab kita nak tengok bila price itu menghampiri MA ini, support dan resistance high and low ini, kita tengok apa yang dia orang buat. Okey. Jadi kita dah buka H4 time frame yang kedua tadi kan. Kita nampak dia dah turun. Daripada daily tadi dia opening, dia dah turun. So daily kita nampak ada re-entry. Dekat sini dia dah turun. Nampak macam dia nak sambung turun ke dia nak naik atas buat re-entry. Yang macam itulah contohnya, kita tak tahu. Jadi bila kita buka H4 ni, kita dah nampak tengah-tengah. Kita tunggu price turun bawah, apa dia buat, naik atas apa dia buat. Jadi dalam masa yang dalam keadaan sekarang ni, kita tengok yang awal pagi ni, waktu tengah hari ni dia dah turun ke bawah. Time frame 2 ni dah turun ke bawah, price dah turun ke bawah. Tetapi apa yang dia buat di MA low ni kita tak tahu. Dekat H4 ni kita tak tahu. Jadi bila berlaku keadaan macam ni, barulah kita buka time frame 1. Kita buka time frame 1. Okey, apa yang tuan-tuan nampak sebenarnya? Ni time frame 1 ni. Daripada opening tadi, kita nampak, kita tak tahu dia nak naik ke nak turun. Pasal apa? Range untuk daily adalah besar. Nampak? Range untuk daily besar. Daripada atas ni sampai ke bawah X ni kan. Okey, kita buka H4. Oish, nampak? Dia boleh naik sampai atas, dia boleh turun. Tapi sekarang ni H4 ni dia nak buat apa ni? Time frame 2 ni dia nak buat apa? Kita dah nampak satu candle dah terkeluar dah ni. Nampak macam candle arah, tetapi belum kukuh lagi. Sebab dia di bawah mid BB. Tetapi bila dia menyentuh ni, macam mana? Adakah dia nak jatuh? Dia akan jatuh tuan-tuan. Bila kita buka H1, dia akan jatuh apabila
candle merah ini dan candle seterusnya juga candle merah. Dia akan membuat momentum di sini. Okey, saya colorkan warna merah. Okey. Bila jadi macam ni? Bila jadi macam ni, dia akan jadi momentum. Perterusan. Nampak? Jadi bila merah-merah ni, sudah tentu ini adalah candle momentum. Dan ketika itulah H4, kita nampak dia akan break MA low ni, dan daily ni dia akan turun. Dia akan menyambung kejatuhan. Tetapi dia tidak menyambung kejatuhan. Kerana di time frame 2, H4, dia tidak break MA low. Macam mana kita nak tahu dia tidak break MA low? Buktinya di time frame 1. Kerana di situ ada ekstrim. Buang ni dulu. Di situlah ada ekstrim. Apa itu ekstrim? Candle cuba untuk menyentuh ataupun untuk breakout low BB ataupun top BB, tetapi tidak ada candle yang break close di luar top ataupun low, dan candle yang seterusnya membuat reversal. Nampak macam ini dia tak reversal, dia terus momentum. So dia keluar daripada sini, dia cocok ni, kalau dia reverse balik dia akan jadi ekstrim. Tetapi candle ni berterusan keluar. Ini adalah momentum. Okay? Walaupun MA itu keluar, dia jadi ekstrim masa bila? Masa sini. Ini ekstrim. Okay, kemudian kita fokus kepada yang ni dulu. Di time frame H1. Kita dah nampak ekstrim. Ni tadi opening. Kita tengah opening ni, opening ni pun kita pun pening. Nak naik ke nak turun. Jadi kita follow. Sampailah kepada, dia pergi kepada MA low di time frame kedua, iaitu H4. Dan apabila di time frame yang kedua inilah, kita nampak dekat X ni, ada price menyentuh low BB dan tak lepas. Kemudian, dengar dia punya keyword dia, kemudian. Kita nampak berlakunya candle arah kukuh di sini, dan ini yang paling kukuh sekali sebab body dia kebanyakannya berada di atas MACD. Dan di situ pula ada kawasan re-entry berdekatan dengan MA low, dan dia ambil re-entry di kawasan ini. Nampak? Tengok H4 apa jadi, nampak? Setelah dia sentuh di low BB ataupun di MA low di time frame 2, dia naik. Bila dia naik, dia close sahaja dekat sini, kemudian dia turun dekat kawasan ni, nampak? Ada jarum turun ni. Inilah point of re-entry di time frame 1. Maka ketika itu kita tahu bahawa dia nak mula naik. Di sini. Selepas dia close ke atas ni, kat sini kita dah tahu dia mula nak naik. Okey. Dia mula nak naik. Nampak? 1, 2. Anda boleh ambil berapa pip ni? Dekat 40 pip juga. Okey. Ikut saya betul-betul. Ikut saya betul-betul. Dia naik. Kemudian dia masuk di dalam BB. Okey. Perasan tak? Berlaku lagi ekstrim. Berapa kali ni? 2 kali. Candle menyentuh top BB ini dan berlaku lagi candle arah kukuh. Buat re-entry pula tu kat situ. Nampak? Pertama arah kukuh, kali kedua sentuh. Okay. Apa berlaku di time frame H4? Nampak tak dekat atas ni? Apa yang kita nampak? Candle telah pun sampai di kawasan top BB. Jadi dia tidak dapat meneruskan kejatuhan.
Dia tidak dapat meneruskan kenaikan. Dan ketika itu time frame 1 dia dah bagi tahu signal, dia dah bagi signal kat kita yang dia nak jatuh. Kenaikan itu telah pun selesai. Ekstrim signal awal. Okey. Masalah kita ni adalah apabila trader-trader kita nampak ekstrim ni, dia dah assume awal-awal dah, signal dah habis, and then sebelum munculnya candle arah, dekat situ kebanyakannya trader kita akan kena lipat. Confirmation adalah candle arah di time frame 1. Okey, cuma dalam kes ni kita tengok di time frame H4 ni, candle pun sampai di kawasan top BB lah, dan di situ ada EMA. Nampak tak EMA ni? Ada EMA ni. So EMA ni sebenarnya dia dah bagi tanda yang dia adalah kawasan re-entry di time frame 3. Itu nota sebelum ni. Saya dah share dengan anda nota sebelum ni lah. Okay, apabila time frame 2 ni dia bermain ataupun bersentuhan dengan EMA 50 ni, itu adalah kawasan re-entry untuk time frame 3. Inilah dia. Kemudian dia jatuh. Ni. Dia jatuh ni, saya nak tunjuk ke anda. Setelah time frame 3 ni buat re-entry. Ni re-entry. Sebab apa re-entry? Sebab dia bermain di EMA time frame 2 tadi. Okey. Sebab apa dia akan jatuh kat sini? Tak lepas ni. Okey. Tengok balik dekat sini. Kita tahu tadi, saya dah tunjuk ke anda tadi, dekat sini adalah ekstrim di time frame 2. Okey. Ekstrim di time frame 2. Tetapi ekstrim itu tidak membawa candle arah. Nampak? Tidak membawa candle arah. Okey, tidak membawa candle arah. Walaupun dia keluar sikit, dia tidak keluar MA low di time frame 3. Tapi H4 ni, resistance yang kuat kita nampak di time frame mid BB. Resistance yang paling kuat di garisan mid BB. Okey. Ini yang contoh yang saya katakan tadi. Ekstrim ni kita nampak. Ekstrim ni kita katakan signal awal. Ramai yang masuk sebelum candle arah kukuh. Kalau dekat sini anda masuk sell, candle arah kukuh muncul, anda akan profit. Tapi kalau berlaku dekat time frame H4 begini, ekstrim, tanda awal candle tanda awal kejatuhan itu dah selesai, tanda untuk trend bermula. Tetapi kita tengok tak ada pula jatuh, lepas tu naik. Bila naik dia dah guna teknik harapan dah. Nah ni teknik harapan dah ni. Sebab ekstrimnya ni, harapannya dia akan jatuh, tetapi tidak ada candle arah yang jatuh. Okey, macam mana kita nak counter benda tu? Okey, saya harap saya tak explain dengan laju sangat lah, ataupun kalau laju sangat cuba slowkan ataupun tengok ulang-ulang. Kenapa jadi macam tu? Ni time frame H4 ni, kenapa jadi setelah berlakunya re-entry di MA 50 time frame 2, dia turun ini tidak melepasi MA 10 ni. Ni MA 10. Saya dah ceritakan pun kepada anda rahsia MA 10 ni. MA 10 ni sangat-sangat banyak rahsia dia, dan kita boleh ambil kesempatan kepada salah satu rahsianya adalah di situlah kebiasaannya punca ataupun point of entry akan habis. Trend yang re-entry ni akan habis. Okey. Kita tak tahu ni, kita nampak ada berdekatan dengan BB, dan kita tak tahu. Ini kita tak tahu apa yang berlaku. Ni dekat H4 ni kita tak tahu. Kita buka H1. Sebab tu perlunya candle multi time frame. Tengok di time frame H1. Okey, nampak. Kita nampak macam seolah-olah re-entry ataupun momentum re-entry.
Tetapi bila dia jatuh, dia tak break pun. Macam gini. CP-CP aja tuan-tuan. CP-CP saja. Kemudian dia naik. Okey, satu kenaikan betul-betul kat sempadan dan dua kenaikan. Okey. Kalau kat kawasan ni, dekat mid-BB ni kita tak tahu nak buat macam mana. Cuba buka time frame M15. Apa yang kita lihat? Tengok betul-betul tuan-tuan, tengok betul-betul. Apa yang tuan-tuan nampak dekat sini? Price menyentuh low BB. Nampak? Price menyentuh low BB dan kemudian menghasilkan candle arah kukuh. Candle arah kukuh yang terbentuk selepas ni low BB ni disentuh oleh candlestick ni dia sentuh, dia akan menjadi arah yang kukuh. So untuk siapa yang follow TF0 saya punya video tentang TFO, dia akan start layer dekat sini dah. Dekat sini dia dah start layer. Sebab di sini confirmation dah ada. Okay. Tapi dia hold dululah. Pasal apa? Nak tunggu confirmation di time frame H1 ni. Dan H1 pun terus sampai ke top BB. Okay, dekat top BB ni. Dekat top BB ni apa yang berlaku pula ni? Di time frame kedua. Candle sedang cuba untuk break. Nampak? Setelah berlakunya resistance, rejection di mid BB ni, kita nampak ada momentum dekat TFO dan kita nampak momentum dekat TF1 lagi. TFO ni dah mulakan dulu dah dia punya perjalanan dia dengan berlakunya candle arah kukuh dan berlakunya momentum dekat sini berjujukan, nampak berterusan merah hijau ni dan terus membawa kepada time frame 1 hijau ini. Okey, nampak? Okey. Naik sampailah berlakunya ekstrim lagi sekali. Sentuh lagi top BB ni. Menandakan apa? Kejatuhan bakal bermula. Betul. Cuma candle arah tu tak ada. Candle arah tak ada di time frame 1 ini. Tetapi jangan lupa. Bila tengok multi time frame ni, mata ni kena selalu peka kepada candle yang menyentuh top dan juga low BB ni. Bukan nak masuk entry nak tengok apa yang berlaku. Oh, dekat sini nampak ada kawasan re-entry buy. Oh, dia sentuh kat sini dekat sini dia sentuh, cuma dia sentuh awal. Okay, kita nak tengok sini dia sentuh. Daily buat apa? Daily dah bermula dah berakhirnya kejatuhan, dah bermula dah kenaikan ke sini dan dia nak mulakan kenaikan yang momentum ni membawa kepada 340 pip. Ni time frame 3 major trend. Major trend. Okey. Ni kita cerita nak mula ni daripada time frame 2 ni. Dia dah bagi re-entry dekat sini. Kita tengok H1. Okey. H1 di garisan X yang pertama, dia masih lagi jauh daripada low BB. Jadi kita tak dapat confirmation kat situ. Dan kita pun belum pasti lagi yang apa kejatuhan tu nak bermula. Sebab apa kejatuhan nak bermula? Sebab belum berakhir lagi. Berlakunya pengakhiran di sini, mana dia dah cocok tak lepas, dia akan mula jatuh. Tetapi kalau dia jatuh, dia boleh jatuh sampai bawah ni. Tetapi dia tak buat macam tu. Dia jatuh sampai low BB ni saja. Elok-elok ngam-ngam dia sentuh low BB ni, terus dia naik. Nampak? Inilah kawasan re-entry. Saya tak pastilah. Saya rasa macam inilah yang apa nama, yang ada sahabat kita share dengan dekat komen tentang apa diamond setup ke apa setup, golden setup, diamond setup.
Lebih kurang lah macam tu. Dia punya key dia adalah apabila candle ni menyentuh top dan juga low BB. Dalam istilah situasi ini adalah kita mencari kenaikan sebab kejatuhan telah pun selesai di sini. Kita mencari kenaikan dan kenaikan itu bermula di time frame 2 ini apabila kita nampak ada momentum kat sini. Setelah berlakunya arah kat sini, kawasan ni turun membuat re-entry dan dia naik membuat momentum dan re-entry dekat sini. Re-entry dekat sini, re-entry di time frame katakanlah di H4 ini time frame 3, mana re-entry di time frame 3 iaitu time frame H4 di time frame 2 nya kalau ikut CFA multi time frame 3 H4 membuat re-entry, time frame 2 H1 dia akan membuat ekstrim, tuan-tuan. Nampak? Membuat ekstrim. Dan time frame 1 nya adalah M15. Dia membuat ni. Bukan arah kukuh ni. Nampak arah kukuh? Kenapa bukan sini arah kukuh? Sebab dia dah sentuh top BB, menandakan ekstrim ataupun kejatuhan, kenaikan dah pun berakhir, bermulanya kejatuhan. Jadi dia turun dan dia buat sekali lagi candle arah kukuh yang sebenar, iaitu yang tidak menyentuh garisan penamat ini. Berlakulah candle arah kukuh 1 dan 2 ini membawa kepada momentum dan dia meneruskan kenaikan. Okey, saya tak nak cerita M15 dulu. Saya nak cerita daily ni. Okey. Nampak daily. So daily ni dia dah teruskan kenaikan dia. Dia dah teruskan dia punya rally ni. Dia dah teruskan dia punya rally, kenaikan rally ni. Sampailah dia menyentuh top BB ni, nampak? Bila berlakunya ekstrim di sini, tidak membawa kepada candle arah kukuh, apa maksudnya? Apa maksudnya? Okey, apa maksudnya seperti ini? Berlakunya kenaikan dan kita nampak ekstrim. Candle arah buy, momentum dan candle reverse. Kemudian membuat MHB dan munculnya candle arah kukuh setelah berlakunya ekstrim. Apa maksudnya? Nampak tak? Tuan-tuan jelas tak jelas ni? Ekstrim. Cuma sini tak ada candle arah kukuh. Tetapi dekat sini ada candle arah kukuh. Maksudnya apa? Maksudnya re-entry lah tuan-tuan kat sini. Re-entry sell. Dan kenaikan telah pun habis, bermulalah kejatuhan. Kejatuhan telah pun habis dan bermulalah kenaikan. Ini adalah daily. Okay. Kita masih lagi kat marathon tadi. Kita tengok dekat H4 tadi. Dia naik. Dia buat re-entry tadi. Dia buat re-entry dan dia juga buat re-entry kat kawasan ni. Okay, sini boleh semak. Dekat sini boleh semak time frame yang lebih kecil. Okay. Saya nak anda tengok di sini. Ekstrim yang dekat H4 ni. Ekstrim yang dekat TF2. Sebagai H4 ni, nampak? Candle menyentuh low BB. Candle ataupun price menyentuh low BB. Apakah tandanya di time frame daily agak-agak? Re-entry tuan-tuan, nampak? Nampak tak? Okay ni. Dekat MA low ni, nampak? MA5 ni. Dia sentuh MA5 ni. Dekat sinilah dia bagi ekstrim kau-kaunya tuan-tuan. Dekat time frame 2. Nampak? Jadi bila kita masuk sampai H4, kita masuk daily ni, ini semua ni, ini semua re-entry di daily sebenarnya. Sebab tu bila anda contoh bila anda entry kat sini H4 ni, anda hold lama-lama, tak hold tak tipi, dia jatuh ni.
Dia jatuh dan anda floating. Kalau dia jatuh macam ni lagi lah floating kan. Nampak macam ni. Oh, ini semua nak apa? Ni contohlah re-entry. Sini re-entry. Tiba-tiba dia jatuh. Dia nak buat ekstrim. Jadi saya nak anda fokuskan lebih kepada bila masuk daily ni, cari re-entry daily. Dengan cara kita mencari ekstrim yang berlaku di time frame 2. Ni. Yang menyentuh ni. Yang celup-celup ni. Kenapa kita tak pandang celup atas ni? Celup atas ni adalah exit. Celup bawah adalah entry. Sebab apa celup bawah entry? Sebab major trend TF3 kita adalah uptrend. Major trend adalah buy, kita cari extreme buy untuk entry. Extreme sell untuk exit. Bukan untuk entry. Ni, dekat sini baru cari extreme sell. Sebab dari entry sell kan. Sebab ada arah kuku sell, barulah cari extreme sell untuk entry. Yang kenaikan ni semua ni, bila ada extreme sell, cari itu untuk keluar daripada kita punya ni. Keluar kita punya position. Entry ni boleh exit. Ni kalau nak masuk kena ikut H4 punya. Yang ini boleh masuk. Ini memang point of entry yang sebenar-benarnya untuk multi time frame, daily, H4 dan juga H1. Ini yang saya nak anda tengok sangat-sangat. Tolonglah tengok sangat-sangat point ni. Termasuklah diri saya sendiri, kadang-kadang saya pun terlepas pandang. Jadi nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat lah. Time frame 2 punya ekstrim. Bukan kaling-kaling tuan-tuan. Okay, setelah berlaku confirmation dekat sini. Bukan kaling-kaling. Kenapa bahasa zaman sekarang kan? Okay, nampak? Ekstrim. Saya tak, contoh, saya 1, 2, 3, saya tak tahu macam mana ekstrim ni. Buka time frame 1. Dia dah bagi bantuan. Candle keluar, masuk, bagi ekstrim. Arah kukuh. Kukuh lah tu. Setelah berlakunya, ekstrim point dekat sini. Sini ada tak? Nampak? Pun dah menyentuh. Dia sentuh low BB ni, dia buat ekstrim. Dia bagi arah kukuh. Entry je lah, apa tunggu. Arah kukuh. Okay. Yang ketiga pun sama. Ekstrim. Ekstrim ni kita tak tahu dia nak jatuh ke nak naik sehinggalah berlakunya candle arah kukuh. Jangan salah faham. Walaupun dia nampak yang ini nampak agak dia dah terus kepada ekstrim dekat sini tapi nasib baiklah dia buat re-entry dekat sini selepas ekstrim. Kalau re-entry itu dekat sini baru dia buat ekstrim, dia akan jatuh. Tetapi dia buat ekstrim ni, kenaikan ni dia dah matikan. Tetapi dekat sini kejatuhan ini membawa kepada re-entry dan entry ini belum dimatikan. 3 tempat. Kalau tak tahu nak masuk dekat ekstrim ni, sebab itulah confirmation dia dekat time frame H1. Kita cari arah kukuh ni. Tak perasan tuan-tuan tengok ni. Arah kukuh yang saya tunjuk ni, inilah candle yang valid yang saya katakan tu. Candle valid, candle buy, valid berlaku di atas EMA. Candle buy berlaku valid di atas EMA. Tak sini, dekat sini. Candle buy pun berlaku di atas EMA. Valid, candle valid. Okay. Okay, nampak? Okay. Sekarang ni kita nak tengok sekejap, kita nak tengok dia jatuh. Dia habis tu. Okay, nampak? Masih lagi re-entry kat sini. Sini ada re-entry point. Sebab tu kita nampak ekstrim kat sini. Sampailah kita nampak ni pun ekstrim kat sini. Sepatutnya selepas dia sentuh ni kan, sepatutnya dia sentuh sini, dia akan buat ekstrim. Ni yang kuning ni. Okay, nampak?
Kita menunggu ekstrim sebab ini sepatutnya point re-entry. Tetapi dia break. Nampak ni? Kan re-entry ni? Candle berada di candle arah. Dia dah buat re-entry. Dan dia naik. Selepas menyentuh mid BB, naik tidak melepasi tidak melepasi MA high. Dia turun. Okey. Dia turun. Kita nak ambil re-entry sekali lagi. Tetapi kita tak boleh ambil sebab kita tak jumpa ekstrim dekat kawasan kuning ni. Dekat time frame 2. Perasan tak? Kita nak cari ekstrim. Tetapi dia keluar momentum. Kenapa dia keluar momentum? Cuba tengok H1. Nampak? Dia berlaku ekstrim dekat H1 ni. Tetapi ekstrim ini tidak membawa candle arah kukuh. Candle arah kukuh buy yang valid untuk kita buat buy. Kita tak boleh buy lah sebab extreme buy pun tak muncul. Sebab itulah candle arah buy yang valid tak muncul. Sebab itulah di time frame 3 kita tak boleh nak buat kenaikan. Nampak? Jadi dekat sini tak ada entry. Trader BBMA dia tidak akan entry dekat sini. Sebab dia tak jumpa dekat kawasan re-entry di time frame 3 ini, dia tak jumpa extreme. Setup extreme dia tak jumpa di time frame 2. Dan setup full setup dia tidak jumpa di time frame 1. Berlakunya ekstrim, kemudian buat re-entry. TP wajib ni buat re-entry dekat sini, dia jatuh. Dia tidak buat candle arah kukuh buy. Jadi trader BBMA tidak akan masuk entry buy di kawasan kuning ini. Cuma bila dia lihat keadaan sebegini berlaku, jatuh. Ekstrim tak wujud. Jatuh. Dia perasan satu benda. Di sini signal, di sini munculnya signal dan dia akan cari ekstrim di kawasan sini. Sini adalah kawasan yang untuk dia balas dendam. Balas dendam apa ni? Dia nak buy kat sini, tiba-tiba tak boleh nak buy. Munculnya arah kukuh dekat sini dan dia tunggu dekat sini tuan-tuan. Di time frame 3 ni kita tunggu dekat atas point of re-entry. Setelah munculnya arah, berlakunya re-entry. Nampak? Arah ni, mana dia punya validation dia? Ni, extreme. Arah berlaku selepas extreme dan juga MHV, arah kukuh. Jadi re-entry ni adalah re-entry yang kukuh. Jadi dia akan balas dendam. Dia nak re-entry buy kat sini tak boleh. Trend market bagi sell pula. Arah sell. Jadi dia nak balas dendam kat mana? Kenapa dekat sini tak boleh? Ni satu saya sentuh sikit ni. Kenapa ni tak boleh? Kenapa dia kena buat dekat sini? Adakah sebab dia menyentuh MA high ni? Ini tak sentuh MA high. Untuk kekuatan re-entry di time frame yang ketiga, saya nak anda semua selalu tengok dekat sini. Jauh lagi ni garisan top baby ni. Jadi dia memang akan naik ataupun dia akan mencari. Sebab itu bila dia dah jumpa tuan-tuan, dia bagi arah kukuh, dia bagi momentum, memang dia terjun. Nampak? Bila dah munculnya ekstrim ni. Saya tunjuk banyak kali kat tuan-tuan ni. Time frame 2 ekstrim. Muncul saja ekstrim ni kat sini. Petanda ni tuan-tuan. Petanda apa? Ni. Ekstrim ini dia nak menghasilkan arah kukuh dekat sini dan dia nak menghasilkan momentum dekat sini. Arah kukuh selepas ekstrim, momentum selepas ekstrim sangat-sangat kukuh tuan-tuan. Jatuh berdesuk-desuk. Kemudian buat re-entry pula. Okey, H4 ni buat re-entry sekali lagi. Safe re-entry. H4 buat re-entry Tengok. Time frame 3 H4. Time frame 2 H1. Sebelum dia jatuh. Apa nampak tuan-tuan? Extreme. Cucuk tak lepas. Extreme. Menghasilkan arah kukuh.
yang valid membawa, walaupun dia sentuh low BB dia jadi momentum, tetapi kita tengok re-entry dia sangat-sangat kokoh. Tak tahu nak buat macam mana dekat time frame 2 ni. Buka time frame 1 sebelum dia jatuh ni. Okey, ni sebelum dia jatuh. Okey, nampak ada ekstrim menyentuh. Ini pun dah cocok sikit berlakunya arah kat sini. Berlaku arah dekat sini, re-entry dekat sini. Dan kita tengok semua candle sell ni. Tengok candle sell ni tuan-tuan. Candle sell yang valid di bawah EMA. Memang dia jatuh. Ni kalau CFA H4 sebagai TF3 lah. Okay. Kalau kita buka H1 sebagai TF3, kalau kita buka daily sebagai TF3, kita ikut bacaan macam inilah. Arah ni nak mau re-entry buy tak boleh, tiba-tiba muncul sell dan kita balas dendam kat sini. Ekstrim di time frame 2 ni. Muncul lagi candle arah kat sini, nampak? Tetapi dia tidak membawa kepada ekstrim di time frame H4. Dekat sini kawasan re-entry ni, nampak ni? Re-entry ni bukan re-entry daily ni. Tetapi sebab dia tidak menyentuh MA, dia tidak menyentuh MA high, tetapi H4 ini dia tidak membuat ekstrim di time frame 2. Jauh daripada, tak sentuh pun tak BB. Jadi ini adalah re-entry untuk time frame H4, bukan re-entry untuk time frame daily. Jangan silap. Jangan silap. Okey. Lepas tu kita tengok, ni re-entry asalnya nak masuk, tetapi ada kemungkinan dia boleh lepas, naik ke atas. Jadi confirmation kita tengok kat sini. Jangan silap. Tu saya kata jangan silap CFA tu. Maknanya re-entry ni adalah H4 re-entry. Sebab kejatuhan sideways, tengok point of entry dia nampak macam dekat mid BB. Dia tak buat ekstrim. Jadi H1 mesti akan ada ekstrim. Dan dekat situlah kita jumpa. H1 dia buat ekstrim. Kerana ekstrim, H1 ni menghasilkan candle arah. Dan candle arah ni adalah valid di bawah MA50 dan membuat re-entry. Sell. Dia jatuh. Macam tu. Ni time frame H1. Ni time frame kedua. Sebab H4 punya re-entry. Jadi H1 ni dia buat ekstrim. Sebab tu, itu yang saya buka tadi, TF1 sebagai M15 sebagai TF1, nak cek full setup. Nampak? Ini sebenarnya bila kita share benda-benda macam ini adalah antara setup, orang kata setup dalam buku sebenarnya. Dan ramai yang mungkin ada sebahagian daripada anda yang berpendapat bahawa setup dalam buku ni sebenarnya tak wujud. Tetapi apa yang saya tunjukkan kepada anda ni, dia wujud. Sebab apa? Bila kita tahu, ni nampak ni, kan semua ni re-entry ni, re-entry, bagaimana terbatalnya re-entry buy di sini, tetapi berlakunya re-entry sell dekat sini. Semua sama macam setup dalam buku kan. Kenapa bila kita katakan setup dalam buku itu tidak wujud? Sebenarnya nota itu tidak wujud sebab kita salah CP, tuan-tuan. Kita salah buka. Macam ni macam kes ni ya. Re-entry, berlaku re-entry. Tapi re-entry daily mana ada sentuh pun. Apa kata re-entry daily ni berlaku ekstrim? Tengok mana ada ekstrim kat sini. Mana ada ekstrim? Tak ada ekstrim. Mana buku itu mengarut? Tak. Bukan buku mengarut, tuan-tuan. Kita yang salah CP. Kita nampak, re-entry daily. Bukan. Ni re-entry H4. Sebab apa re-entry H4? Sebab H4 ni tidak membuat tidak pun menyentuh kawasan EMA ni. Tetapi H1 yang menyentuh kawasan EMA. Nampak ni? Ni. Kan dia nampak tak candle menyentuh EMA ni? Mana inilah TF2. H4 bukan TF2. Kita buka ni TF3, tunggu re-entry dalam buku, setup dalam buku, tunggu re-entry punya setup dalam buku, buka ni sebagai TF3, tunggu dekat TF2 punya ekstrim, tak muncul-muncul, kita nak marah cikgu, kita nak marah diri kita, tuan-tuan. Agak-agak
Sebab itu saya berpendapat bahawa pentingnya nota-nota saya ni. Sebab apa? Saya banyak mengkaji, saya banyak kaji point-point of entry dan point-point yang membatalkan entry itu. So nota saya ini adalah membuktikan bahawa nota buku itu adalah benar. Nota buku yang diberi oleh sifu kita, Cikgu Omar dan juga Cikgu Ruhi adalah benar. Cuma kita sebagai trader baru, kita confuse. Ini TF3 ke? Ini TF2 ke? Ataupun ini TF3? Kombinasi itu kita tak jelas. Saya boleh katakan kita tak jelas. Jadi penting sangat-sangat. Sebab tu saya kata dalam video sebelum ni, tolong hafal kod rahsia MTF tu. Kalau tak apa, jangan trade BBMA kalau tak hafal kod rahsia MTF tu. Kod rahsia itulah yang saya share, sebenarnya kunci yang saya share hari ni. Maknanya bila trader baru tadi, mana trader baru tadi? Trader baru start sini tadi, baru nak buka BBMA ni, baru nak belajar dan buka nota dalam buku. Inilah permulaan trader baru itu. Trader baru itu bermula terus profit, dan dia tahu dekat mana dia nak entry. Dekat mana dia nak entry. Exit dekat mana? Nak exit. Mana entry ni? Ni entry kan? Agak-agak dia dah masuk, dia sentuh, exit lah. Kalau dia entry kat sini, dia nak exit lah. Yang ini, dia dah masuk sini, dia dah keluar kan, dia naik atas, reverse, okay. Dekat sini nak exit pun boleh, dekat sini pun boleh exit. Pasal apa? Candle arah yang nampak macam solid sini, dia retest dekat atas ni, pun boleh exit juga. Okay, dekat sini pun kita tahu tidak ada kenaikan pasal dia dah masuk ekstrim, dan dekat sini juga kita tahu tidak ada kejatuhan sebab dia dah buat ekstrim, tidak ada momentum. Maka dekat somewhere dekat kawasan sini dengan kawasan sini kita tahu dia akan naik. Maka kita dah masuk buy. Dia dah reverse, naik pulang lah. Ni berapa banyak ni? Berapa? 700 pip, 70 pip, 70 pip tuan-tuan. 80 pip. Tak dapat 80, dapat 40 pun, 20, 30 pun jadilah. Sebab kita akan masuk lagi kat sini. Masuk sini dapat lah 20 ke 30, 40, dah tak dapat 80 pip. Kemudian tunggu ekstrim. Ekstrim di BB yang mendata. Nampak ini macam ekstrim juga. Tetapi ekstrim ini dia tidak membawa candle arah kukuh. Sebab tu saya pentingkan kepada anda semua, ekstrim ni dia kalau yang melintang macam ni, mendata macam ni, memang kuat. Cuma bila dia mengembang sikit ni, dia lebih kepada momentum ataupun mata kita nak buka. Setelah berlaku ekstrim ni, ada tak candle arah kukuh? Ada, masuk. Itulah dia. Macam ni. Ini tak ada ekstrim ni. Ekstrim ni kat mana? Kat sini Candle keluar-keluar, masuk, lepas tu turun, tak melepasi, tak break. Dia tak break ni. Habis tu mana candle arah kukuhnya? Tak ada, ekstrim pun tak ada. Muncul kat sini. Ini masuk. Ini re-entry dia. Ekstrimnya dekat sini, jauh sikit ekstrim dia kan. Ni, ekstrim dia jauh. Ini dia punya padanan dia punya pairing dia lah. Dia punya pairing dia kat sini, pairing dia. Sama juga kat sini. Ada salah nampak ura-ura ataupun nampak CP-CP MA keluar ataupun candle yang keluar, masuk balik, naik tak lepas. Okey. Dan tak lepas apa jadi? MHV. Okey, MHV nak buat apa? Tak ada buat apa-apa lah kan. Tunggu kat sini. Tunggu sini arah kukuh, re-entry, masuklah. Masuklah. Dapat 80. Dapat 80. Sampai 80, 40, 30, 50 pun ambil je dulu tuan-tuan. Ambil dulu pip ni. Kalau time frame yang yang keempat ni. Tapi kalau untuk H4 ni, kalau re-entry ni, tunggulah 80, 90, 100 pip. Ni lagi ni 60, 70, 80, 90. Ini semua point of entry ni.
66 pip, 100 pip, semua ada. Semua ada kat sini. 60 pip semua ada. So, ini adalah setup dalam buku. Macam mana nak cari setup dalam buku. Market dia takkan bagi kita setup dalam buku. Dia takkan cakap, okay, contoh saya Reza. Okay, Reza, awak punya multi time frame awak ni adalah, daily adalah time frame 3. Okay, ni daily adalah time frame 3. Jadi saya akan bagi tahu awak setup dalam buku dekat sini. Dia takkan cakap punya. Dia akan diam-diam. Dia akan diam-diam buat macam ni. Dan kita pun tertunggu-tunggu. Tetapi trader yang bijak, dia akan nampak, ini macam re-entry. Tapi ini macam kawasan re-entry tapi dia tak sentuh EMA. Cepat-cepat kita balik. Nampak H1 ini sentuh EMA. Tukar ini jadi H1. Tukar jadi H1. Inilah time frame kedua. Tukar ini jadi H4. Okey, dia buat re-entry. Okey, re-entry. Ini tentu EMA TF2. Okey, ini TF1 apa? M15. Okey. Macam tu. Jadi dia akan ada extreme sell, arah kukuh sell yang valid dan dia jatuh. Ini pun extreme setelah berlakunya extreme di time frame tu. Macam tu. Ini buku. Okay. Re-entry, extreme, full setup. Sebiji macam buku. Patutlah senang betul diorang kata BBMA ni. Macam tu. Kita kena cari setup, tuan-tuan. Kita jangan, saya dulu macam tu. Saya menunggu. Saya contoh kata saya punya time frame 3 contoh. Daily saya tak pernah buat TF3 daily ni. Saya biasa H4 je. Saya duk menunggulah kat H4 tu mana pergi re-entry-nya. Kata re-entry, lepas tu sini ekstrim. Tak muncul-muncul lah ekstrim. Masa tu lah kita akan jadi pendepo tegar. Ataupun bila kita untung, kita tak tahu kenapa kita untung. Bila kita rugi, kenapa kita rugi pun kita tak tahu. Tapi nota kata betul, kawasan re-entry ada ekstrim. Tapi re-entry tu tak ada ekstrim. Something untuk kita lihat balik. Semak balik nota kita, semak balik pemahaman kita. Dekat situ banyak keliru. Trader-trader baru, saya 4 tahun saya keliru, tuan-tuan. 4 tahun saya keliru dengan nota tu. Dan akhirnya Alhamdulillah saya dapat juga kefahaman. Dan saya rakamkan di sini untuk saya kongsikan dengan anda semua. Dan juga untuk saya supaya saya tak lupa. Jadi nota ni sebenarnya untuk saya juga diri sendiri lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang saya lupa. Sebab tu saya buat nota ni. So mungkin inilah basic full bacaan buku saya share dengan anda semua. Jadi apa yang tugas anda sekarang? Tugas anda sekarang adalah buka semua chart currency yang anda familiar. Semua chart currency yang anda familiar. Kalau biasa gold lah. Kalau biasa EU lah. Kalau AU lah. Kalau UCAD lah. Buka backtest balik. Tengok dekat mana setup dalam buku tu. Kalau anda buat biasa pakai apa? H4 sebagai time frame 3, tengok dekat mana entry point dia. Kalau pakai kalau pakai daily time frame 3, dekat mana dia punya setup buku dia. Okay. So saya rasa agak lama juga video ni. Mungkin itu saja kot perkongsian saya pada malam ni. InsyaAllah kalau bermanfaat, kongsikan juga dengan rakan-rakan yang lain. Yang baik itu daripada Allah SWT. Dan juga sekiranya ada kesilapan, salah silap, semua adalah daripada kekurangan saya sendiri. Saya sudahi dengan terima kasih banyak-banyak. Dan juga selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.